Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazli bin Rosli, uh, pembentangan untuk subjek arkeologi Dr. Zainuddin Bacho. So, tajuk pembentangan yang telah saya pilih ialah kaedah pelaksanaan proses kerja dan pengurusan relik arkeologi. Sebagai pengenalannya, relik mengikut Kamus Dewan adalah objek yang mempunyai nilai sejarah, keagamaan atau budaya yang penting. Ia boleh berupa artifak fizikal sisa manusia seperti tengkorak atau rangka atau benda-benda lain yang dikaitkan dengan seseorang atau peristiwa tertentu. Mengikut Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 pula menyatakan relik adalah mendapat arkeologi atau mana-mana artifak atau peninggalan atau keterangan matan yang dikaitkan dengan mendapat arkeologi. Relik merangkumi objek, artifak, benda purba, objek boleh alih yang diperolehi dari jumpaan, ekskavasi atau kerja-kerja salvage yang berusia 50 tahun atau lebih. Harus diingati, artefak arkeologi terdiri daripada pelbagai budaya dan mempunyai ciri-ciri yang berbeza dan harus dipelihara mengikut proses yang betul dan sistematik. Ini bertujuan untuk memastikan semua maklumat berkaitan artefak tersebut direkodkan dan disimpan untuk penyelidikan dan rujukan masa hadapan. Dalam proses kerja pengurusan relik ini ada 4 proses lah, iaitu perekodan, penyimpanan, dokumentasi gambar dan konservasi. Untuk proses kerja yang pertama, iaitu proses kerja perekodan. Sebelum merekod, katalog relik diwujudkan untuk merekod keseluruhan relik arkeologi yang dijumpai. Relik yang disimpan dan direkod tersebut perlu dinyatakan dan dilabel dengan nombor rujukan, nama tapak, nama petak, bilangan speed, klasifikasi artefak dan maklumat lain yang berkaitan seperti bacaan 3 dimensi serta berat. Artefak kemudian dibersihkan, dikeringkan dan direkod. Selepas itu, relik yang lengkap dan berkepentingan warisan akan direkod secara foto dan ilustrasi. Kemudian, salinan katalog yang telah siap diserahkan kepada Jabatan Warisan Negara sebagai rekod rujukan mereka. Untuk proses kerja yang kedua, iaitu proses kerja penyimpanan relik, terdapat beberapa langkah penyimpanan dalam pengurusan relik. Antaranya ialah proses pemeliharaan dan pemuliharaan selepas aktiviti ekskavasi berakhir, seperti relik yang dibasuh dan dianalisis dibiarkan kering sebelum dimasukkan ke dalam bekas yang sesuai dan dilabel serta mempunyai nombor rujukan. Manakala tempat penyimpanan relik haruslah diteliti bagi menjaga kualiti dan ciri-ciri utama relik. Tempat penyimpanan tersebut perlulah bersesuaian dengan tempat relik yang dijumpai. Sebagai contoh, kalau relik tersebut dijumpai di dalam gua, maka tempat penyimpanan relik itu haruslah mempunyai suhu atau persekitaran yang sama macam dalam gua tersebut. Ini untuk mengelakkan relik daripada musnah atau rosak ataupun rapuh. Untuk langkah pemeliharaan dan pemuliharaan seterusnya ialah menjaga kebersihan tapak arkeologi, membina bumbung di tapak penggalian dan penyediaan bilik simpanan relik yang baik. Bagi proses penyimpanan kerja relik yang ketiga ialah dokumentasi gambar. Semua kerja-kerja dokumentasi sama ada di tapak projek atau bahan-bahan atau jumpaan atau pengendalian bahan hendaklah didokumentasi dengan cara yang sistematik mengikut SOP kerja arkeologi dan konservasi artefak.
Setiap artifak perlu diambil gambar mengikut susunan nombor plastik. Gambar yang diambil perlulah sekurang-kurangnya diambil dari dua sisi yang berbeza, iaitu sisi hadapan dan sisi belakang. Gambar yang diambil perlulah diambil bersama-sama dengan kad skala yang mana saiznya tidak melebihi saiz artifak. Latar belakang gambar mestilah berwarna gelap dan data-data daripada gambar tersebut tadi mesti dipindahkan ke dalam komputer, diletakkan dalam satu fail yang sama dan dinamakan mengikut nama projek. Proses seterusnya ialah konservasi arkeologi. Dalam proses konservasi ini, keadaan objek perlulah stabil. Ini kerana objek yang tertanam lama biasanya menghadapi persekitaran yang berbeza ataupun berlainan. Walau bagaimanapun, proses adaptasi objek tersebut ke persekitaran yang baru tetap berlaku, tetapi mengambil masa yang lamalah untuk stabil. Untuk proses konservasi ini, kerja-kerja perlu dikendalikan oleh pakar atau ahli pemeliharaan atau disebut juga dengan konservator yang diiktiraf dan diluluskan oleh Jabatan Warisan Negara. Sebagai contoh, artifak yang mengandungi garam perlu menjalani proses penyeggaraman apabila dikeluarkan dari tempat asal. Ini kerana garam menggalakkan proses pengkaratan objek. Berikut merupakan peranan yang perlu dimainkan dan diambil kira oleh penyelia dalam menjalankan proses konservasi. Yang pertama, penyelia perlu memberi perhatian kepada kerosakan seperti karat atau kemusnahan yang bakal dihadapi. Yang kedua, penyelia perlu melibatkan individu berpengalaman dalam bidang konservasi bagi membantu kerja penggalian dalam memastikan artifak sentiasa diselia dan dipelihara dengan betul. Yang ketiga, penyelia merancang kerja konservasi sebelum memulakan apa-apa kerja yang melibatkan pengeluaran artifak. Ini termasuklah urusan dengan makmal atau kemudahan konservasi ketika projek sedang berjalan. Dan yang keempat, penyelia hendaklah memastikan konservator memainkan peranan mereka dengan memberi perhatian bahawa arkeologi bukan hanya berakhir di lapangan tetapi juga berterusan hingga ke makmal. Sementara itu, maklumat kerja lapangan hendaklah digabungkan untuk rekod arkeologi supaya dapat ditafsir dengan baik. Dalam proses kerja konservasi arkeologi, terdapat beberapa etika yang perlu dipatuhi. Etika pertama ialah pengekalan integriti objek. Mengikut etika profesional, seorang konservator tidak boleh mengemukakan apa-apa pampasan atau bayaran dengan niat ubah suai ciri-ciri asal objek walaupun telah mendapat kebenaran dari pemilik asal. Etika kedua ialah kompetensi dan kemudahan, di mana konservator bertanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan ke atas sejarah dan nilai artistik objek dengan kemudahan yang sedia ada. Etika yang ketiga ialah kaedah perawatan dan repositori yang bersesuaian. Konservator hendaklah mencadangkan teknik yang sesuai untuk mengelakkan nilai sejarah dan estetika objek dengan mengutamakan kepakarannya dan profesionalismenya dan bukan untuk kepentingan peribadi. Etika yang seterusnya ialah perubahan yang reversible. Dalam etika ini, konservator perlu menerapkan prinsip reversible dalam kerja-kerja konservasi ini untuk mengelakkan penggunaan bahan-bahan bersifat kekal sehingga boleh menyebabkan objek tersebut rosak apabila bahan tersebut ditanggalkan. Etika yang seterusnya ialah mengekalkan nilai estetika objek tersebut. Kerja-kerja konservasi mestilah mengekalkan nilai-nilai estetika, sejarah dan fizikal sesuatu objek yang dikonservasi. Etika seterusnya ialah pendidikan yang berterusan. Konservator bertanggungjawab untuk memastikan kemajuan dan perkembangan ilmu konservasi dan berusaha untuk memajukan kemahiran atau ilmu tersebut.
Etika seterusnya ialah tanggungjawab kumpulan. Konservator bertanggungjawab memelihara dan mengekalkan nilai sejarah dan artistik di bawah seliaannya pada setiap masa. Etika yang terakhir ialah etika piawaian, di mana konservator mesti mengamalkan piawaian manual prosedur kerja atau SOP, sama ada SOP kerja arkeologi darat ataupun bawah air dalam kerja-kerja konservasi. Sebagai contoh, jika teknik tertentu dirasakan perlu ketika proses konservasi seperti bahan sejarah dan arsip untuk menghormati integriti sesuatu objek itu. Dalam proses konservasi arkeologi terdapat dua jenis konservasi, iaitu konservasi lapangan dan konservasi makmal, di mana fungsi konservasi makmal lapangan diwujudkan untuk proses mengkatalog, pengambilan data dan dokumentasi. Dari segi kemudahan, makmal lapangan memang tidak setanding dengan makmal utama. Namun makmal lapangan perlu ada untuk menyelamat dan menstabilkan artifak yang rapuh. Ini sebab biasanya tapak arkeologi berada jauh dari makmal utama. Jika objek tersebut besar, objek itu perlulah objek digalakkan untuk dibungkus dan aktiviti ekskavasi adalah minimum. Seterusnya, konservasi makmal. Untuk konservasi makmal, ia bermula apabila relik tiba di makmal. Dalam konservasi makmal terdapat 4 jenis konservasi, iaitu penyimpanan, penilaian proses konservasi, pembersihan, dan rawatan penstabilan. Untuk konservasi penyimpanan, objek arkeologi akan melalui proses penyimpanan dan ada juga untuk pameran. Contohnya, artifak logam yang dikeluarkan dari dasar laut mesti direndam dalam air yang bercampur dengan bahan pencegah karat. Ini untuk penyimpanan jangka panjang atau hasil yang baik, 1% oksida atau potasium dikromat ditambah dengan sodium hidroksida untuk menghasilkan pH 9 hingga 9.5. Proses konservasi makmal yang kedua ialah penilaian. Untuk kerja-kerja rawatan, relik mestilah dinilai untuk mengenal pasti logam dan bahan organik, berasosiasi antara satu sama lain dengan bahan lain seperti seramik dan kaca. Konservasi makmal yang ketiga ialah pembersihan. Dalam kaedah pembersihan, tukul dan pahat yang sesuai digunakan untuk kesan yang efektif bagi menanggalkan kerak. Ini kerana penggunaan bahan kimia adalah amat perlahan dan kemungkinan memusnahkan relik tersebut. Selepas itu, proses konservasi makmal yang terakhir ialah perawatan penstabilan, di mana dalam proses ini perlu diingat bahawa proses konservasi bukanlah sains atau proses yang tetap dan tidak berubah. Konservator mempunyai cara sendiri untuk proses konservasi, lain konservator, lain teknik. Namun matlamat utama konservasi ialah untuk merawat objek atau relik supaya stabil dan tidak hilang ciri-ciri utamanya. Sebagai penutup, penjagaan relik adalah amat penting kerana ia merupakan warisan yang mempunyai nilai sejarah, budaya dan keagamaan yang tinggi. Di samping itu, penjagaan relik yang baik akan menarik pelbagai aktiviti pelancongan dan boleh menjana ekonomi negara. Ini kerana menjaga relik berarti menjaga identiti dan jati diri bangsa. Terima kasih, Dr.